بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita dapat sama-sama menyambung pengajian di dalam ilmu tauhid. Pandukan kepada kitab Risalatul Tauhid yang ditulis oleh Syekh Abdul Ghani Yahya dan Syekh Umar Yusuf radhiyallahu taala anhuma. Wa nafa'ana bi'ulumihima wa ja'alana minal mukhlisina bi qira'atih. Jadi kita sampai pada muka surat 28. Jadi di dalam muka surat 28 penulis, kedua-dua penulis membawa sepotong ayat Al-Quran, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah." Jadi keterangan tentang ayat ini telah dibincangkan pada pengajian yang lalu. Dan telah disyarahkan bahawa ayat ini tidak pernah sekali-kali mensabitkan bahawa manusia-manusia yang kafir dihukumkan beriman. Bahkan ayat ini ialah bukti bahawa sesungguhnya manusia-manusia di zaman Rasulullah SAW mereka mengkufurkan Allah Subhanahu wa taala. Bermaksud, apabila Nabi Muhammad SAW datang dan menyeru manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi SAW akan berhujah, akan menyeru manusia beriktikad bahawa Allah Subhanahu wa taala semata-mata Tuhan yang berhak disembah. Jadi apabila Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang keadaan orang kafir pada ketika itu, Allah berkata, "Laqad kafara allazina qalu innallaha thalithu thalatha." Sesungguhnya kafir manusia yang beriktikad Allah ialah salah satu daripada Tuhan yang tiga. Dan begitu juga ayat-ayat yang lain, Allah mengkafirkan Yahudi, Allah mengkafirkan ahli penyembah berhala dan sebagainya. Jadi dalam ayat-ayat yang lain yang banyak, Allah telah mengkafirkan manusia yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila kita membaca ayat seperti ini, jangan sekali-kali kita memahami bahawa di dalam ayat ini Allah mensabitkan bahawa mereka beriman. Ataupun jangan sekali-kali kita memahami bahawa di dalam ayat ini Allah mensabitkan bahawa mereka mempunyai tauhid, sebagaimana yang difahami oleh segelintir manusia. Jadi ulama seperti Imam Baydawi radhiyallahu taala anhu di dalam tafsirnya mensyarahkan ayat ini bahawa wala in sa'altahum, sekiranya kamu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada orang kafir, berhujah dengan mereka, berhujah tentang bab ketuhanan, berhujah tentang bab langit dan bumi, berhujah tentang kaedah penciptaan, hukum akal dan sebagainya, maka sesungguhnya mereka tidak akan mempunyai hujah. Dan sesungguhnya kafir-kafir tidak akan dapat mensabitkan ataupun tidak akan dapat membawa dalil bahawa berhala mereka ialah yang mencipta langit dan bumi. Dan mereka tidak akan sekali-kali dapat membawa dalil bahawa bumi terjadi dengan sendiri. Bahkan akhir sekali mereka pasti berkata, la yaqulunna Allah. Mereka pasti berkata di akhir. Kan, di akhir apabila kita berdebat dengan mereka, kita berhujah dengan mereka, mereka tidak akan mempunyai hujah. Mereka tidak akan dapat menafikan kewujudan Allah Subhanahu wa taala, dan mereka tidak akan sekali-kali dapat mensabitkan kewujudan Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ni dia menceritakan tentang hakikat. Dia menceritakan tentang hakikat manusia, mana saja manusia, apa saja yang dia sembah, apa saja Tuhannya. Sekiranya kita berjumpa dengan mereka, kita berdebat dengan mereka atas dasar ilmu pengetahuan dengan menggunakan kaedah-kaedah ilmu, maka mereka pasti akan berkata di akhir bahawa Tuhan yang mencipta ialah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat sebegini menceritakan tentang hakikat, menceritakan tentang penghujung manusia. Apabila dibahas dengan mereka tentang kewujudan Tuhan, mereka tidak akan boleh mengelak, mereka tidak akan ada dalil yang menafikan kewujudan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi masalahnya sekarang ni ayat ini telah disalahfahamkan oleh sekumpulan manusia.
Maknanya sekumpulan manusia apabila dia membaca ayat ini, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah, maka mereka berkata, inilah dalil daripada Allah Subhanahu wa taala yang mensabitkan tauhid kepada kafir. Maksudnya mereka berkata, disebabkan oleh ayat ini, maka kafir-kafir di zaman Rasulullah, Yahudi, Nasrani dan sebagainya, maka mereka berkata, semua musyrik-musyrik di zaman Rasulullah beriktikad dengan tauhid rububiyah. Jadi ulama berkata, pemahaman mensabitkan tauhid rububiyah kepada kafir-kafir di zaman Rasulullah melalui ayat ini ialah salah. Pemahaman tersebut tu, mana kita memahami bahawa ayat ini mensabitkan tauhid dan dinamakan tauhid tersebut dengan tauhid rububiyah, disabitkan kepada kafir-kafir, dan kita menyangka bahawa semua manusia beriktikad dengan tauhid rububiyah, maka ulama kata pendapat tersebut salah. Jadi sekarang ni ayat ni digunakan sebagai dalil, kan? Ayat-ayat sebegini digunakan sebagai dalil dan bukti bagi kumpulan manusia yang membahagikan tauhid kepada tiga. Maksudnya ada sekumpulan manusia dia membahagikan tauhid kepada tauhid rububiyah, dan dia membahagikan kepada tauhid uluhiyah, dan dia membahagikan kepada tauhid asma' wa sifat. Jadi sekarang ni lampiran yang diberikan ni menceritakan secara khusus tentang apakah yang dimaksudkan dengan ketiga-tiga tauhid tersebut. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah dan asma' wa sifat. Moga-moga kita diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala mengetahui hakikat pembahagian tersebut, daripada manakah datangnya dan apakah tujuan pembahagian tersebut dibuat. Jadi sekiranya kita membaca sejarah perkembangan ilmu Islam bermula daripada zaman Rasulullah SAW, maka tidak pernah didengar pembahagian tauhid kepada tiga. Tidak pernah manusia membincangkan tentang tauhid dibahagikan kepada rububiyah, uluhiyah, asma' wa sifat dan sebagainya. Sehinggalah datang seorang manusia yang bernama Ibnu Taimiyah. Lalu dia membahagikan tauhid di dalam buku ini kepada tiga. Maksudnya dia kata tauhid dibahagikan kepada tiga. Pertama, tauhid rububiyah. Kedua, tauhid uluhiyah, dan ketiga, tauhid asma' wa sifat. Jadi manusia pertama yang membawa pembahagian yang tiga ini ialah Ibnu Taimiyah di dalam buku-bukunya dan di zamannya, dan dia mengembangkan tauhid tersebut sampailah kepada hari ini bertebaran. Jadi ulama-ulama bermula daripada hari itu, mereka mengkaji pembahagian tauhid tersebut. Apakah maksud yang dikehendaki? Apakah makna sebenarnya? Apakah makna tersirat? Adakah tauhid ini bercanggah dengan tauhid Ahlussunnah wal Jamaah dan sebagainya? Jadi ulama-ulama menulis buku secara khusus mensyarahkan tentang apakah yang dimaksudkan dengan tauhid rububiyah, uluhiyah, asma' wa sifat. Adakah tauhid ini bertepatan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah? Adakah tauhid ini bertepatan dengan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jadi apabila kita mengkaji pembahagian tentang pembahagian tauhid kepada tiga ini, maka ulama Ahlussunnah menghukumkan bahawa pembahagian tersebut salah, dan pembahagian tersebut mempunyai bahayanya yang tersendiri. Dan insya-Allah kita akan cuba membincangkannya dalam masa yang singkat ini. Jadi tajuk kertas ini ialah keterangan tentang kesilapan pembahagian tauhid kepada rububiyah, uluhiyah dan asma' wa sifat. Jadi sekarang ni kita tengok dahulu dia punya pembahagiannya. Dia membahagikan tauhid kepada tiga: rububiyah, uluhiyah dan tauhid asma' wa sifat. Jadi mengikut pendukung tauhid ini, mereka akan mensyarahkan setiap bahagian. Mereka berkata tauhid rububiyah ialah beriktikad. Jadi sekarang kita kena faham dahululah bahawa tauhid rububiyah ni diambil daripada lafaz Rabb. Maksudnya kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Daripada lafaz Rabb itu, maka mereka membawa satu tauhid dipanggil sebagai rububiyah. Dan apabila kita membaca La ilaha illallah, maka mereka berkata di situ ada satu tauhid yang lain dipanggil sebagai tauhid uluhiyah. Kemudian mereka membaca ayat-ayat mutasyabihat. Yadullahi fawqa aydihim, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, dan begitu banyak lagi ayat-ayat mutasyabihat. Maka mereka mewujudkan tauhid ketiga dipanggil tauhid asma' wa sifat. Jadi tauhid pertama yang dipanggil sebagai rububiyah, keterangan mengikut pendukungnya, mereka berkata beriktikad bahawa Allah Subhanahu wa taala sebagai pentadbir dan pencipta. Dan mereka mendakwa bahawa tauhid ini wujud di dalam diri semua musyrikin.
Maksudnya Ibn Taymiyah yang membawa tauhid ini ataupun yang mengasaskan ajaran tauhid rububiyah ni, dia mendakwa bahawa i'tiqad ketuhanan Allah sebagai pencipta dan pentadbir ini wujud di dalam diri semua musyrikin. Jadi kesalahannya dapat dilihat daripada 3 sudut. Kan, dakwaan ataupun pembahagian tauhid kepada rububiyah ni, kesalahannya dapat dilihat daripada 3 sudut. Pertama, dakwaan semua musyrikin beriktikad hanya Allah semata-mata pentadbir. Jadi apabila kita mengatakan bahawa musyrik di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beriktikad hanya Allah Subhanahu wa taala sebagai pentadbir alam semesta, maka iktikad tersebut salah. Maksud kita tadi telah menceritakan musyrikin di zaman Rasulullah dengan keadaan yang tidak benar. Bahkan ayat-ayat Al-Quran lebih jelas menceritakan tentang apakah keadaan musyrik. Jadi keterangannya, bahkan musyrikin di zaman Rasulullah dan musyrik pada hari ini sekalipun beriktikad selain Allah mempunyai kekuasaan dalam pentadbiran. Setengah mereka menganggap Nabi Isa sebagai pentadbir, kan, menganggap Uzair sebagai pentadbir. Dan Allah juga menyatakan bahawa musyrik, golongan musyrikin di zaman Rasulullah SAW kufur, bermakna engkar. Engkar juga kepada rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya bila kita membaca ayat-ayat Al-Quran, banyak ayat Al-Quran yang mengatakan bahawa musyrik-musyrik di zaman Rasulullah tidak beriktikad dengan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila kita tengok dalil-dalil di belakang, sebagai contohnya, tallahi in kunna lafi dhalalin mubin iz nusawwikum bi rabbil alamin, dalam surah Asy-Syu'ara ayat 97 dan 98. Maksudnya orang kafir apabila mereka masuk ke dalam neraka, mereka akan berkata, in kunna, sesungguhnya kami, la fi dhalalin mubin, semasa di dunia di dalam kesesatan yang nyata, iz, kerana nusawwikum, kami menyamakan kamu, bi rabbil alamin, dengan pencipta alam semesta. Jadi difahami daripada situ, kafir-kafir semasa di dunia mereka ada tuhan-tuhan yang lain yang dia samakan dengan Rabb, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya berhala dianggap sebagai Rabb juga. Apalagi patung dianggap sebagai Rabb. Jin, sembahan, malaikat sebagainya dianggap sebagai Rabb. Jadi mereka menganggap banyak lagi benda-benda lain dihukumkan sebagai Rabb bersama-sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini nas daripada Al-Quran. Jadi bagaimanakah kita nak mengatakan bahawa musyrik-musyrik di zaman Rasulullah beriktikad bahawa Allah lah semata-mata Rabb. Bahkan nas Al-Quran sendiri menyatakan bahawa orang musyrik di zaman Rasulullah menjadikan benda-benda lain, patung-patung, jin, malaikat, sebagainya, mereka menganggap itu semua sebagai Rabb. Dan Allah sebut dalam Quran, iz nusawwikum, tak kala kami menyamakan kamu. Maksudnya dia bercakap dengan dia bercakap dengan patung-patungnya, dia bercakap dengan sembahan-sembahannya di dunia. Dia kata, kami telah menyamakan kamu, patung-patung ni menyamakan kamu bi rabbil alamin, dengan Rabb alam semesta. Jadi daripada sini salah kiranya kita mengatakan bahawa musyrik di zaman Rasulullah beriktikad dengan rububiyah Allah Subhanahu wa taala, beriktikad bahawa Allah lah semata-mata Tuhan yang mencipta langit dan bumi, salah. Lepas itu kesalahan kedua, dakwaan semua musyrikin mengakui Allah Subhanahu wa taala hanyalah pencipta. Ini semua dakwaan yang dibawa oleh pengasas tauhid ini, iaitu Ibn Taymiyah. Dia mendakwa bahawa semua musyrikin mengakui Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta. Jadi keterangannya, bahkan terdapat kumpulan musyrikin yang tidak beriktikad langsung dengan Tuhan seperti Ad-Dahriyun. Jadi Allah menyebut di dalam Al-Quran, wa ma yuhlikuna illa ad-dahr. Maknanya sekumpulan golongan-golongan yang mensyirikkan Allah, setengah golongan kumpulan manusia yang hidup daripada zaman Rasulullah sampailah kepada hari ini, mereka tidak pernah langsung beriktikad dengan kewujudan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah menyebut di dalam Al-Quran, wa ma yuhlikuna, tidaklah membinasakan kami illa ad-dahr, melainkan perjalanan masa. Maksudnya mereka berkata Tuhan tidak wujud, Allah tidak wujud, apa segala Tuhan tidak wujud, kami hanya ditelan zaman, kami hanya hidup mengikut peredaran masa. Sekiranya kami wujud, wujud, sekiranya kami mati, mati. Tiada Tuhan yang mentadbir alam semesta. Jadi nas Al-Quran sendiri mewujudkan ataupun mensabitkan bahawa terdapat satu kumpulan manusia yang tidak beriktikad dengan Allah langsung, apatah lagi nak beriktikad dengan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesalahan yang ketiganya ialah pembezaan antara rububiyah dan uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Maknanya antara masalah yang timbul ialah kita menganggap rububiyah satu sudut yang lain.
dan kita menganggap uluhiyah satu sudut yang lain. Lalu kita mewujudkan dua tauhid. Maka ulama kata tidak boleh. Nas-nas Al-Quran dan nas-nas hadis tidak memisahkan dua makna ini. Makna rububiyah Allah dan uluhiyah Allah ialah dua makna yang wujud bersama. Sesiapa saja yang mengkafirkan rububiyah Allah, maka dia mengkafirkan uluhiyah Allah. Sesiapa saja yang mengkafirkan uluhiyah Allah, maka dia mengkafirkan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Ulama berkata dua makna ini tidak boleh diasingkan. Tak boleh kita berkata Zaid beriman dengan rububiyah Allah, Zaid kufur dengan uluhiyah Allah, tak boleh. Kerana dua makna ini ialah dua makna yang berlaziman, digunakan secara silih berganti di dalam Al-Quran. Jadi keterangannya ialah kedua-dua makna ini tidak dapat dipisahkan dan tidak boleh digunakan dan bahkan digunakan bersilih ganti di dalam Al-Quran. Jadi contohnya senang. Contohnya Allah menyatakan di dalam Al-Quran, apabila Allah membangkitkan manusia di alam roh, lalu Allah bertanya kepada manusia, alastu bi rabbikum, tidakkah daku ialah Rabb kamu? Jadi ulama berkata, sekiranya tauhid tu ada dua, sekiranya tauhid tu ada rububiyah dan tauhid tu ada uluhiyah, maka Allah akan bertanya dengan dua soalan, alastu bi rabbikum, dan kemudian Allah akan bertanya alastu bi ilahikum. Tetapi apabila Allah bertanya di dalam Al-Quran, di alam roh, siapakah Tuhan kamu, siapakah yang kamu sembah, kan, siapakah pencipta kamu, Allah bertanya dengan satu lafaz saja, iaitu alastu bi rabbikum. Jadi ulama berkata mustahil terdapat dua tauhid di sana. Mustahil kita kata terdapat satu tauhid yang dipanggil sebagai rububiyah, dan mustahil terdapat satu tauhid yang dipanggil sebagai uluhiyah. Kerana sekiranya betul-betul terdapat dua tauhid tersebut, maka soalan di alam roh ini tidak lengkap. Bahkan Allah perlu bertanya dengan dua soalan. Allah perlu berkata, alastu bi rabbikum? Qalu bala. Kemudian Allah kena bertanya lagi, alastu bi ilahikum? Untuk mensabitkan tauhid kedua sebagai tauhid uluhiyah sebagaimana yang disangka. Itu nas daripada surah Al-A'raf ayat 172. Dan kita selalu dengar dalam hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apabila manusia dikebumikan, maka manusia akan ditanya, "Mar rabbuka?" Siapakah Tuhan kamu? Jadi malaikat yang bertanya, dia hanya bertanya dengan lafaz Rabb. Dengan semata-mata bertanya kepada lafaz Rabb sudah memadai untuk bertanya tentang tauhid, bertanya tentang ketuhanan. Jadi ulama berkata sekiranya kita pecahkan, terdapat dua tauhid. Pertama dipanggil sebagai uluhiyah, kedua dipanggil sebagai rububiyah, maka malaikat akan bertanya dua soalan di dalam kubur. Kerana sekarang ada dua tauhid ni. Jadi apabila ada dua tauhid, malaikat terpaksa bertanya, "Mar rabbuka?" Allah. Tanya kali kedua, "Man ilahuka?" Pada jawapannya Allah. Jadi ulama berkata tak boleh. Kan, tak boleh kita memahami bahawa di sana terdapat dua tauhid. Kerana semua nas-nas syarak menjadikan Rabb sama dengan makna ilah. Kan, menjadikan ilah sama dengan makna Rabb. Dan apabila ditanya dengan lafaz Rabb, termasuk di dalam tu makna ilah. Dan apabila ditanya dengan lafaz ilah, maka di dalam tu termasuk lafaz Rabb di dalamnya. Dan begitu juga dengan lafaz yang kita baca setiap hari, La ilaha illallah. Dan lafaz ni kita faham, ialah lafaz yang perlu diucapkan apabila manusia ingin memeluk agama Islam. Jadi sekiranya terdapat dua tauhid yang dipanggil sebagai uluhiyah dan rububiyah, maka sesiapa saja yang ingin memeluk Islam, dia perlu mengucapkan La ilaha illallah separuh. Kan? Kemudian dia kena kata lagi kali, La rabba illallah. Jadi ulama berkata tiada siapa pun yang berkata sedemikian. Bermula daripada zaman Rasulullah sampai kepada hari ini, sesiapa saja yang ingin memeluk Islam, tidak perlu kita kata kepada dia, hendaklah kamu beriktikad bahawa Allah ialah Rabb. Kemudian hendaklah kamu beriktikad kali kedua bahawa Allah Subhanahu wa taala ialah ilah. Jadi daripada nas-nas ni, daripada atas sampai ke bawah, kita faham bahawa membahagikan tauhid, mengasingkan makna Rabb dengan makna ilah, itulah pendapat yang salah. Pendapat yang tidak bertepatan dengan nas-nas Al-Quran, tidak bertepatan dengan hadis dan sebagainya. Itu masalah pertama, tauhid yang pertama. Yang kedua, yang dipanggil sebagai tauhid uluhiyah. Keterangan mengikut pendukungnya beriktikad bahawa Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang berhak disembah. Maksudnya apabila mereka menyebut lafaz uluhiyah, mereka menganggap bahawa uluhiyah hanya merujuk kepada makna sembahan. Uluhiyah tidak merujuk kepada makna penciptaan. Uluhiyah tidak merujuk kepada makna pentadbiran. Bahkan mereka mengkhususkan, ni kumpulan yang salah ni, mereka hanya mengatakan uluhiyah khusus kepada penyembahan Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Jadi kesalahannya ialah pertama sekali membezakan antara tauhid rububiyah dan uluhiyah. Maksudnya mereka mewujudkan dua tauhid yang berasingan. Jadi keterangannya ialah bahkan lafaz al-ilah, lafaz ilah tu,
lafaz ilah yang menjadi asas kepada uluhiyah ni. Jadi ulama berkata lafaz ilah juga digunakan dalam menegaskan uluhiyah dengan makna pencipta. Maksudnya sekiranya kita hanya menganggap ilah hanya merujuk kepada sembahan, maka pendapat tersebut salah. Bahkan ulama berkata lafaz ilah digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran pada perkara yang menceritakan tentang penciptaan. Jadi kita lihat firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Mu'minun ayat 91, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idzal lazahaba kullu ilahin bima khalaq." Jadi sekiranya dunia ni terdapat banyak tuhan, sekiranya diandaikan ada Tuhan pertama, Tuhan kedua, Tuhan ketiga, Tuhan keempat, maka Allah berkata, "Idzan oleh itu lazahaba akan pergi kullu ilahin setiap ilah bima khalaqa dengan apa yang dia cipta." Jadi apabila Allah menceritakan tentang penciptaan langit dan bumi, Allah tetap menggunakan lafaz ilah. Jadi ulama berkata daripada itu difahami lafaz ilah tidak boleh difahami semata-mata penyembahan. Bahkan lafaz uluhiyah ataupun lafaz al-ilahiyah, dia merujuk kepada penyembahan dan dia merujuk serta-merta kepada makna penciptaan. Maka oleh sebab itu Allah kata, sekiranya terdapat Tuhan yang banyak, maka kullu ilah, setiap ilah tu akan pergi bersama apa yang dia cipta. Jadi sekiranya kita berkata lafaz ilah hanya merujuk kepada makna penyembahan, maka Allah terpaksa menukar ayatnya. Allah terpaksa mengata, "Idzal lazahaba kullu rabbin bima khalaq." Kerana ayatnya ini, ayat Al-Mu'minun 91 ni menceritakan tentang penciptaan. Jadi mengikut kumpulan yang salah ni, mereka berkata bila penciptaan kita kena gunakan lafaz Rabb. Bila penyembahan kita kena menggunakan lafaz ilah. Jadi ulama kata salah, kan, pemahaman mengasingkan penciptaan dengan penyembahan dengan lafaz Rabb dan lafaz ilah itu adalah pengasingan yang salah. Bahkan di dalam Al-Quran Allah menggunakan juga lafaz ilah pada perkara-perkara yang menceritakan tentang penciptaan. Seperti contohnya surah Al-Mu'minun ayat 91. Lepas itu masalah yang kedua. Ini masalah yang paling berat sekarang. Apabila kumpulan ini ataupun apabila Ibn Taymiyah dia mewujudkan tauhid uluhiyah, apabila dia membahagikan tauhid kepada rububiyah dan uluhiyah, maka pada ketika itu Ibn Taymiyah berkata, dia mendakwa bahawa pengikut Imam Abu Hasan Asy'ari dan pengikut Abu Mansur Maturidi tidak mengesakan Allah Subhanahu wa taala di dalam penyembahan. Inilah tujuan pembahagian ini dibuat. Maksudnya kita daripada zaman Nabi Muhammad SAW sampai kepada hari ini, di dalam pengajian ilmu tauhid kita berasaskan kepada dua imam yang menyusun ilmu tauhid, dua imam yang berusaha pagi, petang, siang dan malam menyusun ilmu tauhid agar dia sampai kepada kita pada hari ini. Dua imam yang bermati-matian mempertahankan ilmu tauhid daripada dirosakkan oleh Mu'tazilah, daripada dirosakkan oleh Jabriyah, oleh Qadariyah dan sebagainya. Dan dua imam tersebut adalah Imam Abu Hasan Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Jadi Ibn Taymiyah berkata, pengikut Imam Abu Hasan Asy'ari dan pengikut Abu Mansur Maturidi tidak beriman dengan Allah daripada sudut uluhiyah. Jadi dia menganggap kita yang mengikut Imam Abu Hasan Asy'ari, kita yang mengikut Imam Abu Mansur Maturidi, kesemua umat Islam beberapa bilion di dunia ni, mereka menganggap kesemua umat Islam ini tidak beriman dengan uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebabnya tu, kenapa yang dikata kita pengikut Imam Abu Hasan, kita ahli sunnah wal jamaah ni, dia kata ahli sunnah wal jamaah tidak beriman dengan uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Sebab pertama ialah kerana kita bertawassul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita menganggap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah perantaraan. Kan, kita memohon doa dengan keberkatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dia kata, golongan ini, pengikut Imam Abu Hasan dan pengikut Abu Mansur Maturidi, kedua-dua mereka mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekarang ni kita faham, apabila kita datang hari Jumaat, kan, setiap kali kita datang pada hari Jumaat, khatib dia akan membaca, di penutup khutbah tu dia akan baca, Allahumma inna natawassalu ilaika binabiyyikal amin. Itu maknanya, wahai Allah Subhanahu wa taala, kami bertawassul kepada kamu binabiyyikal amin, dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sisi Ibn Taymiyah, siapa saja yang membaca khutbah itu semua dihukumkan kafir, dihukumkan manusia yang syirik, dan semua saja yang menghadiri khutbah tersebut semuanya dihukumkan sebagai manusia yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala kerana mereka bertawassul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah masalah yang timbul apabila tauhid ini dibahagikan kepada dua. Tujuan
Ibn Taymiyah membahagikan tauhid ini kepada dua, ialah supaya dia tadi dapat mensyirikkan ataupun dia dapat mengkafirkan pengikut Imam Abu Hasan Asy'ari dan pengikut Imam Abu Mansur Maturidi. Dan antara sebab ni ialah mereka berkata, kita tadi pergi menziarahi kubur Rasulullah SAW, maka dia anggap kita tadi sebagai penyembah kubur Nabi Muhammad SAW. Maka dia menganggap kita menyembah kubur Nabi Muhammad SAW dan kita tidak mengesakan Allah dalam penyembahan. Kita bertawasul dengan Nabi Muhammad SAW, maka kita dianggap mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka mereka menganggap kita tadi tidak beriman dengan uluhiyah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini ialah percakapan Ibn Taymiyah sendiri. Dia mendakwa bahawa pengikut Imam Abu Hasan Asy'ari dan pengikut Abu Mansur Maturidi yang membentuk kumpulan Ahli Sunnah wal Jamaah di dunia ini, mereka menganggap tidak mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala daripada sudut penyembahan. Jadi keterangannya, dakwaan ini merupakan asas bagi golongan Wahabi mengkafirkan Ahli Sunnah. Mereka menganggap Ahli Sunnah, pengikut Imam Abu Hasan Asy'ari, pengikut Abu Mansur Maturidi, mereka menganggap mereka ni Imam Abu Mansur dan Imam Abu Hasan dan segala pengikut-pengikutnya, mereka menganggap semuanya kafir, mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dia mendakwa bahawa akidah setelah zaman Nabi Muhammad SAW tidak difahami dengan betul, sehinggalah datangnya Ibn Taymiyah yang konon-kononnya nak membetulkan akidah kesemua umat Islam dengan membawa dua tauhid yang baru. Jadi ulama berkata perkara tersebut mustahil daripada zaman Nabi Muhammad SAW. Tabi'in, tabi'in, 400 tahun kemudian, 500 tahun kemudian, 700 tahun kemudian, kesemua mereka berada di dalam kesesatan. Itu mustahil. Kerana Nabi Muhammad SAW memberitahu di dalam hadisnya, Innallaha ta'ala, di hujung tu, Innallaha ta'ala la yajma'u ummati ala dalalah. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak akan menghimpun kesemua umatku di dalam satu kesesatan. Maknanya mustahil di dalam satu zaman kesemua umat Islam berada dalam kesesatan. Itu mustahil. Tidak akan berlaku perkara sedemikian. Itulah janji Allah Subhanahu Wa Taala berbeza dengan agama yang lain. Berbeza dengan kitab Injil. Apabila Allah turunkan, maka Allah tidak menjamin kitab Injil tersebut akan kekal selamat. Maka kitab Injil dipesongkan. Apabila Allah menurunkan kitab Taurat, maka Allah tidak menjamin Taurat tersebut akan kekal selamat selama-lamanya. Maka kitab Taurat dipesongkan. Tapi apabila Allah menurunkan Al-Quran, Allah berkata, Inna nahnu nazzalna dzikra. Kami dan sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran. Wa inna lahu lahafidun, dan kami sendiri yang akan menjaga Al-Quran. Dan ayat Al-Quran tersebut disyarahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi berkata, dengan sebab Allah menjamin bahawa dia sendiri yang akan menjaga Al-Quran, maka mustahil kesemua umat Islam di dalam satu masa dihukumkan sesat pada akidahnya. Tak boleh. Kerana kita kena faham, yang membentuk kumpulan umat Islam ni ada dua. Majoritinya terbentuk daripada pengikut-pengikut Imam Abu Hasan Asy'ari dan Imam Abu Mansur Maturidi. Sehingga kita menyebut semua nama-nama ulama Islam. Imam Nawawi, apa lagi, Imam Suyuti, Imam Ibn Hajar dan segala ulama Islam, Imam Ghazali sebagainya, semua mereka berada di atas akidah Abu Mansur Asy'ari dan akidah Imam Abu Hasan Asy'ari. Jadi sekiranya kita mengkafirkan Imam Abu Hasan Asy'ari dan sekiranya kita mengkafirkan Imam Abu Mansur Maturidi, maka kita akan mengkafirkan ke semua ulama Islam. Kita akan mengkafirkan Imam Nawawi, kita akan mengkafirkan ke semua ulama-ulama Islam yang lain, dan kita akan menghukumkan keseluruhan umat Islam berada di dalam kesesatan. Jadi ulama kata perkara tersebut tidak boleh berlaku pada umat Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad ialah umat yang agung, umat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah sekali-kali tidak akan membiarkan mereka tersesat keseluruhannya di dalam satu masa. Dan salah sekiranya kita menganggap bahawa pengikut Imam Abu Hasan Asy'ari dan pengikut Imam Abu Mansur Maturidi, iaitu kita ni sendiri lah, kita, datuk nenek moyang kita dan sebagainya, salah sekiranya kita menganggap kesemua umat Islam di seluruh dunia ni tidak menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, tidak mengenal hakikat Allah sebagai Tuhan yang berhak disembah, dan kita menganggap kesemua umat Islam, kan, kesemua khatib-khatib mimbar dan kesemua ulama-ulama di dunia, mereka mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala kerana bertawassul dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi itulah masalah apabila diwujudkan tauhid kedua yang dipanggil sebagai tauhid uluhiyah, dan semua dalil-dalil dibawakan menyatakan bahawa pembahagian tauhid kepada dua ini salah. Dibahagikan tauhid kepada dua ni, uluhiyah dan rububiyah ni, tujuan pertamanya ialah untuk mensyirikkan umat Islam. Kan, maksudnya Ibn Taymiyah ingin membawa satu idea yang baru. Dengan idea yang baru ini, dia dapat menyatakan bahawa ramai manusia-manusia yang mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala.
dan tujuannya ialah untuk menjauhkan manusia daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjauhkan manusia daripada bertawassul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjauhkan manusia daripada beristighasah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjauhkan manusia daripada menziarahi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa saja usaha kita memuji Nabi, membaca berzanji, bertahlil dan sebagainya, menghadiahkan Fatihah kepada Nabi Muhammad SAW, ke semua perkara-perkara yang kita buat untuk mendekatkan diri kepada Nabi Muhammad SAW akan dihukumkan sebagai syirik. Kerana dia kata, awak ni bertawassul dengan Nabi Muhammad, maka awak kafirkan Allah daripada uluhiyah dan sebagainya. Maka ulama berkata, inilah idea jahat, kan? Idea yang salah yang dibawa oleh seorang manusia untuk menjauhkan umat Islam daripada Nabi Muhammad SAW. Dan mereka menganggap apabila kita memuji Nabi Muhammad, apabila kita mengagung-agungkan Nabi Muhammad SAW, maka dia menganggap kita mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka amat buruk pendapat tersebut, mensyirikkan keseluruhan umat Islam. Semua umat Islam di dunia ni, hampir beberapa bilion ni, kesemuanya syirik kecuali mereka saja. Mereka saja yang memahami, atau mereka saja yang sebenar-benarnya seolah-olah beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu masalah apabila mereka tadi membahagikan tauhid kepada dua, uluhiyah dan rububiyah. Dan jadi satu lagi masalah yang amat besar, iaitu membawa tauhid yang ketiga, yang dipanggil sebagai tauhid asma' wa sifat. Jadi kita kena faham apakah yang dikehendaki daripada tauhid ini. Maka apabila mereka mensyarahkan tauhid asma' wa sifat ni, mereka berkata hendaklah beriktikad secara zahir dengan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Maknanya apabila kita membaca nama Allah Subhanahu Wa Taala, nama yang 99, kita kena beriktikad secara zahir, itu tak ada masalah. Cuma yang masalahnya apabila kita membaca ayat-ayat Al-Quran, seperti ayat Allah Subhanahu Wa Taala, yadullahi fawqa aydihim. Apabila kita terjemah, ya itu diterjemah dalam bahasa Melayu sebagai tangan. Jadi dikata, apabila kamu membaca firman Allah, yadullahi fawqa aydihim, hendaklah kamu beriktikad dengan tangan tersebut secara zahir. Hendaklah kamu beriktikad bahawa Allah Subhanahu Wa Taala mempunyai tangan. Cuma tangannya tak sama dengan manusia. Maksudnya kalau kita kata ikan paus mempunyai tangan, tangan ikan paus tadi sangat besar, maka semestinya tangan ikan paus tersebut tidak sama dengan tangan manusia. Jadi apabila mereka ni menjumpai apa saja ayat yang mengatakan Allah mempunyai tangan, mengatakan Allah tadi mempunyai mata, mengatakan yang Allah turun daripada langit, yang mengatakan Allah duduk di atas aras, semua ayat-ayat begini mereka berkata hendaklah difahami secara zahir. Itulah tauhid yang dipanggil sebagai tauhid asma' wa sifat. Jadi kesalahannya amat jelas. Kesalahannya ialah mensabitkan arah, atas, bawah, turun, datang dan sebagainya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan mensabitkan juga anggota-anggota secara zahir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kena faham, akidah ini bukanlah akidah yang baru. Bahkan akidah ini telah wujud di zaman Imam Abu Hasan Asy'ari, dan terdapat dua kumpulan di zaman Imam Abu Hasan Asy'ari. Pertama dipanggil sebagai Al-Mujassimah, golongan yang amat jahil, golongan yang menjisimkan Allah Subhanahu Wa Taala, menganggap Allah Subhanahu Wa Taala bertangan, menganggap Allah tadi duduk, kan, menganggap Allah tadi berbadan, mempunyai kepala dan sebagainya. Maka ulama berkata mereka tidak menyembah Allah, bahkan mereka menyembah satu patung yang mereka sangka itu ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kemudian muncul golongan kedua yang dipanggil sebagai Al-Hashawiyah, golongan yang cerdik sedikit. Dia tetap mengatakan Allah tadi berjasad, Allah tadi berjisim, Allah tadi berbadan dan sebagainya. Cuma di akhir itu dia kata Allah Subhanahu Wa Taala bertangan, tidak seperti tangan manusia. Allah Subhanahu Wa Taala duduk, tidak seperti duduk manusia. Tetapi dia tetap beriktikad tangan sebagai satu anggota. Dia tetap beriktikad Allah duduk di arah yang dipanggil sebagai arah atas dan sebagainya. Dia tetap menganggap arah sebagai tempat duduk Allah Subhanahu Wa Taala. Ini golongan yang dipanggil sebagai Al-Hashawiyah, golongan yang wujud juga di zaman Imam Abu Hasan Asy'ari, dan mereka ditentang oleh Ahli Sunnah wal Jamaah. Cuma saki-baki daripada mereka tu kekal wujud sebagai hari ini, dan mereka tukar nama dia. Kan, dia tukar nama ni dan dia bawa tauhid tersebut dalam bentuk yang baru, dan mereka menamakan tauhid itu sebagai tauhid asma' wa sifat. Jadi sekarang ni kita dah ada satu lagi tauhid yang menyuruh umat Islam beriktikad secara zahir tentang nama-nama Allah. Jadi keterangannya antaranya ialah firman Allah Subhanahu Wa Taala, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Jadi apabila kita membaca ayat-ayat sebegini, mengikut kumpulan ini, dia kata hendaklah kita memahami secara zahir. Hendaklah kita memahami bahawa Allah duduk tidak seperti duduk manusia. Hendaklah kita beriktikad bahawa Allah duduk di arah, kan, Allah mempunyai arah yang dipanggil atas dan sebagainya. Dan masalahnya mereka menyalahkan semua takwil. Mereka berkata di dalam Quran tiada takwil, di dalam Quran tiada ayat-ayat kiasan, di dalam Quran tiada ayat yang dipanggil sebagai majaz.
Jadi itu salah satu kesalahan dan kesempitan pemikiran. Al-Quran diturunkan di dalam bahasa Arab. Bahasa Arab kini kita pelajari penuh kan, dan amat kaya dengan bahasa-bahasa kiasan. Allah menyebut di dalam Al-Quran, "Man kana fi hadhihi a'ma, fa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila." Allah berkata, sesiapa yang di dunia buta, maka Allah berkata, fa huwa fil akhirati a'ma, maka dia akan buta juga di akhirat. Wa adallu sabilan, dan dia amat sesat jalannya di akhirat. Jadi sekiranya kita faham secara zahir, maka ayat Al-Quran ini akan menzalimi semua orang-orang buta di dunia. Kan? Siapa saja yang buta di dunia, buta matanya, tak dapat melihat sebagainya, di akhirat pun dia akan buta juga dan akan serta-merta masuk ke dalam neraka jahanam. Itu dipanggil pemikiran yang sempit. Manusia yang tidak memahami bahasa Arab. Kita tak boleh faham bahasa Arab tersebut secara zahir. Sesiapa saja yang buta di dunia akan dihukumkan buta di akhirat dan akan masukkan neraka jahanam. Tak boleh. Bahkan buta itu dimasukkan dengan tidak mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Buta tersebut dipanggil sebagai buta majaz, bahasa kiasan. Maksudnya manusia yang tidak membuka hatinya mengenal Allah Subhanahu Wa Taala di dunia dianggap sebagai buta. Maka manusia tersebut di akhirat juga dia tidak akan dapat melihat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan dia akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Jadi apabila Allah menyebut ayat-ayat seperti Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, ayat ini secara zahirnya mensabitkan bahawa Allah mempunyai tempat duduk dan menzahirkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala memerlukan kebertempat. Maka ulama berkata pendapat tersebut salah. Tidak boleh kita faham ayat tersebut secara zahir kerana terdapat ayat yang di akhir sekali itu. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Laisa kamitslihi syai'un." Tiada sesuatu apa pun yang menyerupai Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tidak boleh serupa duduk seperti manusia. Allah tidak boleh mempunyai kerusi seperti manusia dan sebagainya. Dan natijah pembahagian itu boleh dibaca dengan sendirilah. Maksudnya Ibnu Taimiyah berkata, pengikut Asy'ari dan Maturidi tidak beriktikad dengan tauhid uluhiyah dan asma' wa sifat, maka mereka menganggap kita kafir. Dan Ibnu Taimiyah menambah, tauhid rububiyah semata-mata tidak memadai dalam mengeluarkan manusia daripada kekafiran. Jadi mereka menganggap kita hanya beriktikad dengan rububiyah dan mengkafirkan uluhiyah Allah Subhanahu Wa Taala, maka dengan itu puak ini akan mengkafirkan kesemua Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi kita mohon daripada Allah Subhanahu Wa Taala agar menjaga akidah kita, akidah umat Islam keseluruhannya, dan menyelamatkan kita daripada fitnah yang berlaku pada hari ini. Wa qul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.